Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Fidas Matram. Tumpuan berita. Kerajaan sentiasa komited dalam mengutamakan isu rakyat di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerajaan perpaduan bersama Kerajaan Sarawak kini memberi fokus dalam membantu menangani isu rakyat dan berusaha mengurangkan isu politik. Jelasnya seluruh rakyat Malaysia memerlukan barisan pemimpin untuk bersatu padu dalam memastikan negara ini terus membangun. Dan kita tidak mampu untuk berpolitik lagi. Kalau terlalu banyak berpolitik, itu menyebabkan kita ketinggalan daripada negara-negara lain sekalipun dalam rantau Asia. Jadi masa ini ialah untuk kita bersatu padu dan memfokuskan kepada pembangunan negara kita, terutamanya pemulihan ekonomi negara kita. Dan kalau ada yang tidak berpuas hati, datanglah, berilah komen, tapi datanglah dengan komen yang konstruktif, komen yang membina. Bukannya yang boleh menjejaskan lagi kedudukan negara kita dalam sudut ekonomi pada pandangan dunia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam majlis kesyukuran atas pelantikannya sebagai Timbalan Perdana Menteri di sini pada Ahad. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Petra Jaya itu memberitahu perpaduan yang ada sekarang telah memberi keyakinan kepada banyak pelabur baru untuk datang melabur di Malaysia. Dedahnya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri baru-baru ini telah mengumumkan satu kumpulan pelabur yang besar bakal membangunkan pusat data mereka di negara ini. Berita seterusnya, Lions Club Kuching telah menganjurkan tayangan perdana Rajah The Movie bertempat di Golden Screen Cinema GSC The Spring Kuching di sini pada Ahad. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian telah hadir bagi merasmikan tayangan perdana sekaligus menonton filem bersejarah tersebut. Bercakap kepada media, Dr. Sim mengucapkan tahniah kepada Lions Club yang dipengusikan oleh Naib Governor Lions Club International, Annie Ho, kerana terus berkhidmat kepada masyarakat bukan sahaja dari segi amal tetapi juga nilai dan semangat. Jelasnya hasil daripada tayangan perdana itu nanti akan disalur untuk kerja amal. To congratulate the Lions for continue to serve the community, not just in terms of charity, but impart them with values and patience. Because you really can, not just because you do charity. Because by 2030, right, they may not need your charity in terms of money, but they still will need your charity because they still need your love, your care, and your network, and all these other things. And that's why we are fast approaching that. Of course, doing all this charity, all we all chip in lah. Yeah, and that's why it's important for us to do it together, because together is more fun. Otherwise you say, I got a lot of money, everybody said, you go ahead and. Filem Rajah The Movie yang mengisahkan sejarah Sarawak diterbitkan bersama oleh penerbit dari Hollywood, Hong Kong dan Sarawak, Malaysia dengan menelan kos berpuluh juta dolar. Diadaptasi daripada kisah sebenar Rajah pertama Sarawak, James Brooke. Filem tersebut akan ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia dan Brunei bermula pada 9 Mac ini. Selanjutnya, Jelajah Kejayaan Wanita Sarawak merupakan inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ke arah memperkasap penglibatan wanita dalam aktiviti dan peluang ekonomi. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Rosi Yunus, program ini menjadi landasan bagi menghubungkan wanita khasnya dengan pelbagai pihak dari agensi awam dan pihak industri untuk mendapatkan perkhidmatan, memperoleh peluang pekerjaan dan menjana pendapatan. Dengan pandemik COVID dalam tempoh masa yang panjang, banyak perniagaan kita yang terkesan dan kita juga terkesan. Jadi mudah-mudahan dengan peluang maklumat yang dikongsikan pada hari ini akan sedikit sebanyak membuka lembaran baru kepada kita semua untuk terus melangkah ke hadapan, kata orang, tanpa menoleh ke belakang lagi, ya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Jelajah Kejayaan Wanita Sarawak 2023 Siri 1 di sini pada Ahad. Jelasnya lagi, fokus program ini lebih tertumpu kepada dua kumpulan wanita, iaitu mereka yang terlibat atau belum terlibat dalam bidang perniagaan dengan tujuan untuk membantu dalam meningkatkan ekonomi sendiri dan keluarga. Saya harap peluang pada 2 hari ini dimanfaatkan untuk bangkit semula. So wanita, we have to be strong.
ya, menghadapi dan mendepani apa jua situasi, kerana kita tahu wanita-wanita kita hebat sebenarnya, terutama yang telah terlibat sebelum ini dalam perniagaannya, dan yang belum terlibat gunakan hari ini juga untuk membuka dan membuka dan memberi peluang kepada kita melihat what are the chances, what are the opportunities available untuk kita melangkah ke dunia yang baru. Justru beliau berharap peluang yang diberikan dalam program ini dapat dimanfaatkan untuk golongan wanita bangkit semula. Program ini melibatkan kerjasama antara 18 agensi iaitu KPWK, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Jabatan Pembangunan Wanita, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Pertanian Sarawak dan Dewan Bandaraya Kuching Utara. Perkembangan di Limbang. Pihak kerajaan masih dalam perbincangan bersama negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand, Brunei Darussalam dan Indonesia untuk memaklumkan mengenai kewujudan aplikasi MyJPJ. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, ia susulan keputusan untuk mendigitalkan perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, terutamanya bagi lesen kenderaan motor LKM atau cukai jalan dan lesen memandu Malaysia LMM persendirian baru-baru ini. Dalam hal ini, beliau menasihatkan penduduk di Limbang agar terus memamparkan cukai jalan dan lesen memandu secara fizikal sekiranya ingin merentasi sempadan buat tempoh pelaksanaan awal ini, memandangkan kedudukan daerah Limbang yang agak unik kerana berada di tengah-tengah negara Brunei. Beliau berkata demikian dalam program JPJ bersama anda, anjuran JPJ Cawangan Limbang di Limbang pada Sabtu. Program tersebut dianjurkan bagi memberikan penerangan lanjut mengenai aplikasi-aplikasi yang dibangunkan oleh JPJ, termasuk MyJPJ kepada ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Kota. Manakala di Bintulu, kawasan Samalaju akan terus dibangunkan bagi memberi manfaat kepada pemerkasaan sosioekonomi masyarakat. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi, beliau masih berhasrat membawa pelbagai pembaharuan kepada kawasan tersebut. Katanya projek pembangunan contohnya projek luar pesisir seperti Bintulu Samalaju Gas Pipeline yang dijangka siap pada suku ketiga tahun 2023 dan beroperasi pada penghujung tahun 2025 kelak akan menyediakan pelbagai peluang pekerjaan buat rakyat setempat. Melihat keadaan tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju itu menyeru agar penduduk setempat memanfaatkan peluang itu dengan melanjutkan pelajaran maupun mengikut kursus bagi mengasah kemahiran dalam industri berkaitan. Sementara itu, Datuk Majang menyambut baik penganjuran Mesyuarat Agung seumpamanya sebagai platform barisan ketua kampung menimba ilmu pengetahuan baru yang boleh memajukan lagi diri masing-masing. Beralih dengan laporan di Lundu. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sabekas giat melaksanakan pelbagai program untuk membangunkan golongan belia. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu sebanyak 727 program telah dirangka pada tahun 2023 untuk tujuan itu. Jelasnya bersempena dengan sambutan Jubli Emas Sabekas, program tersebut akan diadakan di kesemua 82 cawangan Sabekas Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penangguhan Program Literasi Media Kreatif di sini pada Sabtu. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Timbalan Presiden Sabekas Negeri Sarawak berkata, program tersebut dibahagikan kepada 3 kluster iaitu kluster aktiviti sosial, rekreasi dan kebajikan, kluster aktiviti pendidikan, latihan dan kepimpinan dan kluster aktiviti berkaitan usaha penjanaan ekonomi dan keusahawanan. Untuk rekod, program literasi media kreatif ini telah melibatkan hampir 80 peserta yang terdiri daripada ahli Sabekas Tanjung Datu, Sabekas Opar dan pelajar-pelajar Sentex Lundu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Firas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Jangan lupa saksikan Buletin UKAS edisi Mandarin pada jam 6 petang ini. #menyebarfakta salam UKAS.